Fake News Act. Berita palsu Itu are fake news. Search for fake news. Menyikat berita-berita palsu yang banyak disebarkan. Sebanyak 85 kes. Sofia, kau ada dengar berita baru ni tak? Ada orang kata vaksin COVID-19 ni tak ada fungsi perkawalan, tapi ada chip untuk mengawal manusia. Ini mesti cara kerajaan nak kawal kita. Kamu cakap apa? Dari mana kamu dapat berita ni? Aku nampak dalam satu grup WhatsApp lah, ramai cakap benda ni betul. Kau tengok dalam Twitter ni. Memang kita tidak boleh percaya berita apa yang kita baca. Kau tak semak sumber berita ni? Tak pasti berita ni sahih? Tak dapat kenderaan dari pakar dalam bidang ni? Alah, kalau ramai orang kongsikan mesti betul kan? Tengok dah berapa banyak retweet ni. Tak semestinya banyak berita palsu yang tersebar masa pandemik ni. Kita kena pastikan dulu sebelum percaya. Aku kena seorang doktor yang boleh jelaskan tentang topik ni. Jom kita tanya pakar. Jom. Hai Dr. Hadi. Hai Sofia. Apa khabar? Saya saja. Dulu. Ini siapa? Ini kawan saya Aiman. Selamat datang dari. Sebenarnya kawan saya terbaca satu berita yang kata vaksin COVID-19 ada chip kawalan manusia. Boleh doktor terangkan tentang perkara ini supaya kami dapat mendengar dari mata pakar? Okey. Jadi ini adalah salah satu berita palsu yang banyak tersebar semasa pandemik COVID lah. Sebenarnya vaksin tu dia dihasilkan melalui kajian beberapa saintifik yang ketat dengan kerjasama dengan doktor-doktor. Jadi sebenarnya dalam vaksin itu tidak akan mempunyai chip atau benda lain lah. Oh, tapi doktor, kenapa berita macam ni cepat tersebar? Sebab ramai kawan saya percaya benda ni. Okey, sebabnya masa ni banyak orang mudah percaya dan terus berkongsi informasi itu tanpa menyemak kesahihan berita tu. Bukan tu saja, berita palsu juga sering mencetuskan ketakutan. Jadi lebih ramai orang akan menyebarkannya tanpa berfikir panjang. Tak apa. Saya faham sekarang doktor. Saya tak patut percaya sebarang berita yang keluar macam ini. Saya perlu memastikan berita itu yang dapat adalah sahih. Terima kasih atas Tak apa. Aiman, sejak perbualan kita dengan Dr. Hadir, aku banyak membaca tentang cara mengenal pasti berita palsu. Ada beberapa laman web dan portal rasmi yang boleh kita rujuk. Contohnya Kementerian Kesihatan dan WHO. Oh, bagus juga tu. Aku pun baru tahu ada organisasi yang membongkar berita palsu. Sekarang aku lebih berhati-hati sebelum percaya sesuatu berita. Tepat sekali. Kita kena pastikan setiap maklumat yang kita dapat datang dari sumber yang sahih. Kita juga boleh bantu mendidik orang sekeliling supaya tidak mudah terpengaruh. Betul tu Sofia. Aku rasa aku nak kongsi maklumat ni dengan kawan-kawan aku supaya mereka pun lebih berhati-hati. Baguslah Aiman. Ini cara terbaik untuk sebarkan kesedaran. Semoga lebih ramai orang sedar dan tidak terperdaya dengan berita palsu. Selamat pagi dan sejahtera kepada penonton. Selamat datang ke podcast kami hari ini. Kita akan membincangkan satu isu yang semakin berleluasa dalam dunia digital, yaitu penyebaran berita palsu. Saya telah menjemput 3 panel, yaitu Chen Ying, seorang pakar media, Chen Huang, seorang doktor, dan juga seorang awam yang pernah terkesan dengan berita palsu, Yan Bing, untuk membincangkan tentang isu penyebaran berita palsu semasa penularan COVID-19. Baiklah Chen Ying, sebagai pakar dalam bidang ini, mungkin anda boleh terangkan kepada pendengar apa sebenarnya berita palsu dan bagaimanakah ia berbeza daripada berita sebenar. Berita palsu ialah maklumat yang tidak benar tetapi disebabkan seolah-olah yang fakta. Ia boleh berbentuk laporan salah, teori konspirasi atau kesan tajuk yang mengerikan. Antara cara penyebaran berita palsu
palsu melalui media yang mudah menular termasuklah pengaruh rangkaian sosial dan rakam sebaya, penggunaan bot dan account palsu, kandungan visual yang menipu, eksploitasi isu tempatan atau budaya dan tenaga penyebaran dalam situasi krisis. Berita palsu yang menyentuh perkara sensitif juga dapat menyebabkan berlakunya konflik yang berpotensi mencela beberapa hal. Terima kasih Chen-Ling untuk penjelasan yang cukup terang terhadap konsep ini. Yan-Bing, bolehkah Anda memberikan pendapat Anda sebagai mangsa kepada penularan berita palsu ini? Saya bersetuju dengan penjelasan Chen-Ling. Berita palsu ini boleh menyebabkan bukan sahaja konflik kepada komuniti yang menyebabkan kekacauan dan ketakutan sosial, namun boleh juga merosakkan hubungan antara keluarga dan rekan rapat. Jika masalah ini tidak ditangani secara serta-merta, hubungan yang telah dieratkan melalui pengalaman bertahun-tahun terputus begitu saja. Seperti yang kita semua sedia maklum, ketika pandemik melanda, banyak berita yang tersebar dengan cepat di media sosial. Ada yang betul, tetapi banyak juga yang tidak sahih. Hari ini kita akan coba memahami bagaimana berita palsu ini tersebar dan apa kesannya kepada masyarakat. Untuk memulakan perbincangan, saya ingin bertanya kepada pakar teknologi kita, Chen-Ling, apakah faktor utama yang menyebabkan penyebaran berita palsu ini begitu pantas? Terima kasih. Salah satu faktor utama ialah sifat viral di media sosial. Algoritma platform seperti Facebook, WhatsApp, mereka untuk mempromosikan kandungan yang mendapat banyak interaksi. Apabila satu berita mencetus emosi, sama ada ketakutan, kemarahan atau keraguan palsu, orang akan cenderung untuk berkongsi pendapatan karena ketidakstabilan emosi kadang menyerang kesahihan maklumat tersebut. Jadi dia bukan hanya tentang berita itu sendiri, tetapi juga bagaimana manusia bertindak balas terhadapnya. Dr. Chen Huang, apakah jenis berita palsu yang paling berbahaya semasa pandemi ini? Berita palsu yang paling berbahayanya ialah yang berkaitan dengan rawatan dan vaksinasi. Contohnya, ada yang mengatakan bahwa menggunakan pembasmi aman boleh membunuh virus atau bahwa vaksin tidak mempunyai keselamatan dan mempunyai chip untuk mengawal manusia. Berita yang tidak mempunyai apa-apa kesahihan seperti ini menyebabkan ramai yang enggan mendapatkan rawatan yang betul. Seterusnya, meningkatkan kadar jangkitan. Jadi berita palsu ini bukan sahaja memberi kesan kepada kesehatan individu, tetapi juga boleh menjejaskan masyarakat secara keseluruhan. Betul, berita palsu boleh mengganggu kestabilan sosial. Sebagai contoh, kabar angin mengenai kekurangan barang keperluan boleh mencetuskan pembalian panik yang menyebabkan rantaian bekalan terganggu dan menyukarkan usaha kerajaan dalam menangani krisis. Pada masa yang sama, apabila orang ramai mula meragui maklumat rasmi, kepercayaan terhadap kerajaan dalam menangani pandemik akan merosot, menjadikan pelaksanaan dasar lebih sukar. Tepat sekali. Berita palsu juga memberi kesan kepada ekonomi dan kepercayaan sosial. Sebagai contoh, berita palsu mengenai pantang kerajaan boleh menyebabkan kekeliruan, mengakibatkan mereka yang benar-benar memerlukan bantuan tidak mendapat sokongan sewajarnya. Selain itu, kekeliruan maklumat yang berpanjangnya boleh meningkatkan kepercayaan dalam masyarakat, membuat orang semakin tidak mempercayai satu sama lain, malah menimbulkan perasaan permusuhan. Ini akhirnya boleh menjejaskan pentadbiran negara dan kestabilan sosial. Seterusnya kita bersama Yan-Bing, seorang mangsa yang pernah menjadi korban berita palsu. Yan-Bing, bolehkah Anda kongsikan pengalaman Anda? Saya sendiri pernah percaya kepada berita palsu yang mengatakan bahwa COVID-19 hanya konspirasi dan tidak berbahaya. Akibatnya, saya mengabaikan langkah-langkah keselamatan, tidak memakai pelitup muka, dan menghadiri perjumpaan keluarga besar. Malangnya, saya dijangkiti COVID-19 dan keadaan saya menjadi serius. Saya terpaksa dimasukkan ke hospital selama 2 minggu, dan malangnya ibu saya juga dijangkiti tidak dapat diselamatkan. Saya sangat menyesal kerana mempercayai konspirasi palsu ini tanpa membuat penyelidikan yang lebih mendalam. Saya pernah bincangkan isu ini berkaitan dengan penyebaran kaum dalam topik etika yang sedang diajar di universiti. Jika kita lihat dalam bab 7, penggunaan media sosial yang tidak terkawal boleh mencetuskan konflik dalam masyarakat.
Contohnya, penyebaran berita palsu dengan politik atau ekonomi boleh menimbulkan ketakutan, ketidakstabilan pasaran, malah boleh membawa kepada perpecahan sosial. Oleh sebab itu, kita perlu lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menyebarkan maklumat. Selain itu, dalam bab 4, kita bincangkan bagaimana aktiviti seperti sorakan penyokong pasukan kebangsaan di Stadium Nasional Bukit Jalil atau festival budaya dapat memperkukuh hubungan antara kaum. Acara seperti ini menjadi simbol kesatuan nasional kerana ia menyatukan rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan budaya. Kalau kita rujuk bab 3, teknologi maklumat dan media digital yang banyak dipengaruhi oleh barat boleh memberi kesan kepada budaya tempatan kita. Ada unsur positif seperti penyebaran ilmu dan komunikasi pantas, tetapi jika tidak dikawal, ia boleh membawa kepada penjajahan budaya secara halus. Kita mungkin mula mengabaikan nilai dan identiti sendiri tanpa sadar. Dalam bab 8, kita belajar bahawa tanggung jawab sosial rakyat termasuk keselamatan siber dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jika berita palsu dibiarkan berleluasa, ia boleh menjejaskan keadilan dan keseimbangan sosial. Oleh itu, sebagai pengguna media sosial, kita semua bertanggung jawab untuk menyemak fakta sebelum menyebarkan sesuatu berita. Kita ingin membincangkan bagaimana kita boleh mengatasi penyebaran berita palsu untuk mengurangkan bangsa-bangsa yang terlibat di masa depan. Jadi, apakah langkah yang boleh diambil oleh pengguna media sosial untuk mengenal pasti berita palsu? Pertama, siapa sumber berita? Jika sesuatu maklumat datang dari sumber yang tidak dikenali atau tidak mempunyai bukti saintifik, jangan terus percaya. Kedua, gunakan nama web semakan fakta seperti sebenarnya.my untuk menyesalkan kesahihan berita. Ketiga, elakkan daripada berkongsi berita tanpa menyemakkan terlebih dahulu. Kesahihan berita merupakan elemen yang paling penting untuk mengurangkan penularan berita palsu. Itu nasihat yang sangat berguna kepada pendengar Cending. Seterusnya, Dr. Cheng Huang, sebagai seorang dokter, apa pesanan Anda kepada masyarakat untuk mengelakkan penyebaran berita palsu tentang kesehatan? Sentiasa rujuk kepada sumber rasmi seperti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) atau Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Jangan mudah terpengaruh dengan petua yang tidak mempunyai bukti saintifik. Jika ragu-ragu, tanya kepada pakar perubatan sebelum mengambil sebarang tindakan. Terima kasih, Dokter. Akhir sekali, Yan Ping, apakah harapan kepada masyarakat masa kini untuk menangani berita palsu yang berleluasa? Pertama sekali, meningkatkan literasi media melalui pendidikan untuk meningkatkan keupayaan masyarakat mengenal pasti berita palsu. Seterusnya, mengukuhkan kawalan kandungan oleh syarikat teknologi. Selain itu, pengubahan undang-undang untuk membanteras maklumat palsu. Akhir sekali, saya berharap masyarakat dapat bekerja sama dan melaporkan isu-isu. Perbincangan kita hari ini sangat bermakna. Kita telah belajar bagaimana berita palsu boleh tersebar, kesannya terhadap individu dan masyarakat, serta bagaimana kita boleh mengatasinya. Terima kasih kepada tetamu-tetamu kita kerana berkongsi pandangan dan pengalaman mereka. Minta maaf, tetapi izinkan saya menyelit sepatah dua kata. Kesihatan adalah aset yang paling berharga. Jangan abaikan kesihatan anda dengan mempercayai maklumat yang tidak sahih. Pastikan anda mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan dan mengutamakan langkah pencegah untuk melindungi diri serta orang tersayang. Terima kasih.